Ini bersama-sama Dr. Farhana Wan Yunus, pensyarah kanan Fakulti Pendidikan UiTM. Wanita berjaya adalah wanita yang menggunakan semaksimumnya keupayaan mereka untuk mencapai kejayaan. Women's empowerment is when women and girls have the power to act freely, to exercise their rights, to be full and equal members of society. Ikuti Kartini setiap hari Isnin hingga Khamis 11.30 pagi membicarakan soal wanita hanya di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Baiklah, Santai Tengah Hari teruskan waktu ini dalam segmen Kartini. Kita akan menyentuh tentang kuasai teknik membaca. Bila kita sentuh juga mengenai perkembangan anak ini, ramai sebenarnya ibu bapa yang keliru. Mana satu yang perlu didahulukan? Adakah anak seawal usia 3 tahun sudah perlu diajar membaca? Dan adakah pada usia begini tidak terlalu awal untuk bebankan kanak-kanak dengan silibus akademik? Jadi itu antara persoalannya. Dan juga bagaimana perlu dengan setengah pendapat yang mengatakan bahawa usia di bawah 7 tahun ni hanya perlu didedahkan dengan pembentukan akhlak, jati diri serta kepribadian. Jadi inilah kita akan sentuh bersama dengan tetamu kita pada waktu ini, iaitu Pak Zanla Rashidah Mamat yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas Minda Optima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, terima kasih dapat bersama kami melalui program Kartini waktu ini. Ini sangat penting untuk kita mulakan terlebih dahulu dengan persoalan berkaitan dengan perkara ini. Itu tentang persoalan yang banyak yang yang pastinya dalam kalangan ibu bapa memikirkan tentang soal, jawapan dan persoalan yang banyak ini. Dipersilakan, Puan. Baik. Bila kita sentuh mengenai perkembangan anak-anak, ramai ibu bapa yang keliru tentang patut ke tidak anak-anak umur 3 tahun diajar membaca. Ada yang kata terlalu muda, ada yang kata dah sesuai kan. Ramai ibu bapa muda-muda sekarang kalau boleh dah anak dah boleh berjalan tu dah terus nak ajar membaca kan. Betul. Jadi sebenarnya macam ni. Pada awal usia 3 tahun ni, kita tidak perlu memaksa tetapi kita boleh mencuba. Okey, kenapa? Kadang-kadang umur 3 tahun ni kita katakan dia terlalu muda untuk belajar membaca. Okey, sebab waktu tu anak-anak ni yang umur 3 tahun belum lagi boleh memberi fokus dengan baik. Okey, jadi kalau kita ajar apa-apa pun fokus mereka tu sangat sekejap. Okay, jadi peringkat ni juga sebenarnya baru peringkat nak explore banyak benda-benda yang baru. Jadi maksudnya sekarang ni umur 3 tahun kita tidak perlu paksa tetapi kita boleh cuba kerana ada anak-anak yang umur 3 tahun dari segi kematangan mental dia, dari segi kematangan kognitif dia dah ready. Jadi maksudnya tanda arasnya apa? Ibu bapa kena kalau nak ajar umur 3 tahun jangan memaksa tetapi boleh mencuba. Okey. Jangan memaksa tetapi boleh mencuba. Nanti kita nak belajarlah macam mana caranya untuk ibu bapa tengok sendiri dekat rumah macam mana kita jangan memaksa ini tetapi boleh mencuba. Dan pada usia berapa sebenarnya kanak-kanak ni dah bersedia untuk belajar membaca? Okey, baik. Umur 3 tahun pada pandangan kami sepanjang kami mengendalikan program membaca di Minda Optima selama 27 tahun, sebenarnya kita jarang ambil pelajar umur 3 tahun. Kerana 3 tahun ni memang kebanyakannya belum lagi boleh bagi fokus. Umur yang terbaik setakat pengalaman yang kita mengendalikan program ini adalah umur 4,5 tahun. Kerana pada umur 4,5 tahun ni, pada waktu ini mereka dah dapat bagi fokus dengan baik. Dan segi mata dia bila kita nak mengajar, mata dia boleh memandang dengan tepat apa yang cikgu atau pengajar tu tunjuk. Jadi itu sangat penting. Untuk kemahiran membaca ni, dia kena gunakan sensori dia, mata, telinga, fokus kan. Jadi kalau mata pun masih lagi tak boleh nak tengok, tunjuk di situ, tengok di lain tempat lain, itu maknanya salah satu tanda-tanda anak tu belum bersedia. Okey. Jadi kalau umur 4,5 tahun ni juga biasanya dia dah boleh memahami
dan dia boleh reply pada arahan. Itu pun sangat penting. Itu syarat yang sangat penting untuk memulakan pelajaran membaca secara formal. Kalau anak tak boleh memahami arahan dan tak boleh reply balik, maksudnya membalas balik arahan yang cikgu berikan, itu juga adalah tanda-tanda anak belum bersedia lagi nak membaca. Itu yang tadi yang saya katakan pada mulaan tadi, boleh mencuba tapi jangan memaksa. Okay, so ada step-step ataupun cara-cara dia untuk kita menguji yang ini 3 tahun dah ready, yang ini 3 tahun tak ready. Macam tu. Okey, jadi macam mana cara itu? Yang macam mana cara tentang yang kita menguji tadi tu? Ya. Okey. Yang tadi maksudnya yang 3.5 tahun biasanya kita boleh dedahkan dengan bahan-bahan pembelajaran lah. Contohnya yang simple-simple dulu, mula-mula kita bagi kad-kad suku kata untuk kita nak tahu dulu sama ada anak ni ada interest ke tak ada interest. Okey, kalau anak tu boleh tengok, boleh bagi fokus, boleh reply dan boleh cuba tunjukkan minat, kan kita boleh nampak anak tunjukkan minat. Maksudnya anak tu kita dah boleh mulakan untuk memulakan pelajaran membaca tu secara agak formal. Yang kita tunjuk flashcard tu mungkin dia tak berapa formal. Yang formal saya maksudkan adalah maksudnya dia kena duduk berada dalam kelas dan memulakan silibus tu secara yang sebenar. Dalam membaca dia ada silibus dia lah. Bukan sekadar kita nak tunjuk kad tu, maknanya mungkin kita nak rangsang dari segi minat dia saja, tapi bila kita nak cerita tentang nak mencapai kemahiran membaca tadi, maknanya dia kena mengikuti keseluruhan silibus tu daripada mula sehingga akhir, sehingga dia dapat membaca buku cerita. Dan silibus tu dia memang agak komprehensif lah. Ya, begitu puan. Baik. Jadi boleh cuba tapi jangan memaksa. Kita tengok sama ada anak ni fokus dia bagaimana dan sama ada mereka berminat ataupun tidak. Dan adakah fokus ini boleh dilatih? Maknanya kita buat hari-hari secara lazim dan walaupun usia baru 3 tahun contohnya 3 ataupun 3.5 tahun nak ajar mereka untuk fokus. Adakah ia sesuatu perkara yang boleh dilakukan ataupun mustahil untuk dilakukan sebabkan usia mereka tu? Okey, begini. Sebenarnya usia badan badan ni maknanya kita kata usia kita 3 tahun atau usia 4 tahun berdasarkan pada tarikh lahir kita kan. Dengan usia kognitif kita dia tidak sama. Maksudnya kematangan kognitif dia. Kadang-kadang anak umur 3 tahun tetapi kematangan kognitif dia mencapai umur 5 tahun. Okey, kadang-kadang anak umur 3 tahun kematangan kognitif dia baru 1.5 tahun. Jadi maksudnya itu yang mempengaruhi fokus anak-anak tu tadi. Okey, jadi proses kematangan kognitif tu dia ada lagi lah banyak proses dia. Mungkin saya dah tak berapa pakar sangat dalam perkembangan kognitif, tapi kalau perkembangan dia punya kematangan kognitif dia lebih tinggi daripada umur badan dia, fokus tu memang kita boleh nampak dia memang boleh bagi. Tetapi walau bagaimanapun sebagai ibu bapa boleh mencuba, maksudnya melatih anak-anak dengan bagi cara fokus tadi. Untuk khususnya untuk kemahiran membaca ni, sebenarnya kita latih sedikit setiap hari. Kadang-kadang ibu bapa dia salah faham dari segi ini. Maksudnya, okey, saya nak ajar anak saya membaca. Okey, saya bagikan dia suku kata, sama ada flashcard ke apa kan. Tapi kita nak suruh anak tu fokus terlalu lama. Jadi kita katakan, anak tak boleh fokus. Tapi sebenarnya dia boleh fokus. Tetapi fokus dia sedikit. Mungkin 1 minit, mungkin 1 minit setengah. Jadi bila kita menilai, kita kata fokus tu sampai 10 minit, tak boleh fokus. Tak, sebenarnya dia boleh fokus, tetapi style pembelajaran anak ni dia belajar sedikit tetapi kerap. Jadi maknanya yang kita kata fokus tadi mula-mula 1 minit setengah tu, itulah fokus dia. Jadi benda tu boleh dilatih. Macam tu. Okey, boleh dilatih. Baik. Kalau bagi setengah ibu bapa yang berkerjaya, dia menyerahkan semuanya kepada golongan pendidik untuk mengajar anak mereka dari tahap yang awal ni. Maknanya nak cuba tapi jangan memaksa tu pun mungkin mereka tak ada masa. Okey, contoh dia hantar ke Minda Optima. Adakah Minda Optima menerima juga anak yang umur 3 tahun ni untuk dilatih fokus dan sebagainya?
Okey. Untuk minda optima, kita berpegang kepada prinsip macam ni, Puan. Anak-anak mesti belajar apabila sampai masanya. Okey, maksud saya, kalau 3 tahun ibu bapa nak hantar, kita sediakan satu bentuk ujian ringkas lah untuk kita menguji sama ada anak fokus atau tidak. Okey, yang pertamanya sebab-sebab yang kita katakan kita perlu menguji sama ada anak bersedia atau tidak untuk memulakan maksudnya pelajaran secara formal khususnya untuk kemahiran baca ni. Kerana benda tu dia sangat-sangat penting. Okey, kita tidak boleh mengajar orang ataupun anak yang belum bersedia. Jadi ibaratkan kita macam mana nak cakap mengajar benda, satu benda yang pintu dia ditutup. Ya, faham. Jadi kita ketuk-ketuk pintu tak nak buka. Kita ketuk pintu tak nak buka. Jadi dia benda tu berada di luar. Maksudnya kita mengajar anak tak terima. Kita mengajar anak tak terima. Okey, jadi maksudnya yang penting sekali adalah untuk tanda aras kita untuk menerima pelajar, anak bersedia dulu. Bila anak dah bersedia, tak kisah umur 3 tahun ke, 3,5 ke, 4 ke, 4,5, kita akan terima bila anak dah bersedia untuk belajar. Okay, kerana dia punya kesan dia bila kita mengajar anak yang tak bersedia, dia sebenarnya akan merosakkan emosi dan merosakkan minat anak. Jadi penting yang itu penting sangat tu, nak kenal pasti dah ready ke belum. Okey, dah ready boleh. Kalau tak ready jangan dulu. Okey. Baik, jadi lebih baik hantar untuk dilakukan ujian dahulu. Mana ibu bapa kena bersedia minda. Anak-anak ni bila dihantar tu tak semestinya boleh terus masuk belajar sepenuhnya disebabkan nak tengok kesediaan anak itu. Dia macam kita lah orang dewasa. Kalau kita cakap macam ada sekali, kalau pintu hati tidak terbuka, tak boleh terima apa sekadar pun yang nak dimasukkan pada kita kan. Okey, jadi berkenaan dengan pendekatan yang Puan gunakan semasa sesi pembelajaran diadakan, mungkin dari segi bentuk ujian yang diberikan kepada anak-anak ini untuk dilatih sama ada mereka bersedia ataupun tidak, dan sekiranya mereka sudah bersedia, apakah bentuk sesi pembelajaran yang dijalankan untuk anak-anak ini? Okey. Apabila ibu bapa datang ke Minda Optima, yang kita beri ujian biasanya adalah anak-anak yang below age, maksudnya macam 3 tahun, 3,5, 4 atau 4,5. Yang itu kita anggap dia umur yang permulaan untuk dia nak masuk ke alam belajar secara formal kan. Okey, yang itu yang kita sangat-sangat particular dan kita sangat-sangat tengok sama ada dah ready ke belum, kerana masa dia tu panjang lagi, dia jauh lagi dengan nak masuk darjah 1 atau nak masuk tadika, mungkin pada nak bagi pendedahan awal, nak advance daripada orang lain kan. Tetapi kena tengok dulu ciri-ciri yang kita katakan tadi. Maksudnya kalau bersedia then okey, maksudnya boleh mulakan awal dan anak pun bersedia, parent pun happy kan. Tapi kalau anak tak bersedia, kita tunggu dulu, tangguhkan dulu hasrat nak tengok anak membaca tu pada usia awal, kerana anak-anak ni dia tak sama. Ada orang 3 tahun dah ready, ada orang 7 tahun baru ready, ada orang 10 baru ready. Jadi kesediaan mental ataupun kesediaan untuk anak belajar tu bukan kita katakan 7 tahun tak pandai membaca, tak pandai, bukan macam tu maksudnya. Kadang-kadang keciciran waktu belajar membaca daripada mungkin dekat sekolah, dekat tadika ke, dia memang akan berlaku. Tetapi bukan budak ni tak pandai, bukan anak ni tak pandai, dia tidak mendapatkan lagi kunci tu. Kunci tadi tu, bila dia dah dapat tu, biasanya dia akan speed lah. Okey, jadi maknanya proses seterusnya apabila anak tu kita tapis, kita terima di Minda Optima untuk anak yang below age tadi tu, maknanya dia akan mula di Minda Optima ni kita menggunakan satu silibus sahaja. Maknanya 3 tahun pun pakai silibus tu, 5 tahun pun pakai silibus tu juga, 7 tahun pun pakai silibus tu juga. Silibusnya komprehensif, dia akan terus masuk kepada sesi pembelajaran lah. Sehingga dia boleh membaca dengan lancar, habis program boleh membaca buku cerita secara berdikari tanpa perlu dibantu.
Okey, baik. Jadi itu dia sesi pembelajaran diadakan di Minda Optima ini. Baik, dan dari segi teknik cara untuk kita mendidik anak-anak ini, dari segi teknik membaca, ada macam-macam. Ada yang belajar sendiri, ada yang macam tengok di YouTube ajar anak-anak begitu, dan macam-macam lagi cara yang digunakan. Tetapi apa pula kesannya kalau sekiranya anak-anak ini tidak didedahkan langsung dengan teknik membaca, apatah lagi yang betul dan tepat? Puan. Okey. Belajar membaca ni kita tak boleh katakan ada satu cara saja yang tepat dan betul. Okey, sebab sistem membaca ni dia sangat lama kan. Kalau kita dulu kita belajar mengeja, orang sekarang kata belajar mengeja lambat, tapi kita still boleh juga kan. Kita ada yang hari ini adalah hasil daripada sistem pendidikan yang dikatakan lambat itu. Dia still maksudnya dia still relevan juga. Tinggal lagi kalau kita nak compare kepantasan untuk menguasai kemahiran tu, maksudnya kita patut mencuba teknik-teknik yang barulah seperti yang ada sekarang. Jadi tak salah untuk maksudnya bapa explore cara-cara yang ada dekat YouTube ke atau di mana-mana sajalah, apa saja yang boleh membantu kepada perkembangan kemahiran baca anak-anak. Cuma di Minda Optima, memandangkan kita dah 27 tahun menjalankan program ni, jadi program kita sangat-sangat mantap. Program kita tu kita dah susun daripada mudah sehingga menjadi kompleks, dan terakhir sekali sehingga murid baca buku cerita. Program kita dah tested kepada murid 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, dan terkini kita sedang kendalikan ada juga anak-anak yang mungkin kurang bernasib baik dekat sekolah dia dah tertinggal, umur 16 tahun yang kita sedang kendalikan, kita sedang baiki, kita sedang polish, kita sedang buat semula kemahiran membaca yang gagal dikuasai selama 16 tahun. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, jadi yang paling penting adalah usaha ikhtiar daripada kita untuk dedahkan anak-anak dengan teknik membaca yang asas, dan paling penting sekali ibu bapa kena terapkan dalam minda. Kita boleh cuba tapi jangan memaksa. Okey, dan bagi kanak-kanak yang berusia 7 tahun ke atas pula, ada masalah di segi aspek membaca, keciciran di segi membaca ini. Ada atau tidak kelas bimbing yang khas untuk mereka? Ya puan, macam ni Okey, di Minda Optima yang kita katakan test tadi hanyalah untuk anak-anak yang bawah umur 5 tahun. Kerana mereka nak dapatkan pendedahan awal, nak advance dari segi bacaan. Tetapi kalau anak umur 6 tahun dan ke atas, kami tak buat dah maksudnya ujian tu. Sebab itu adalah satu tanggungjawab kita untuk selesaikan semua jenis atau masalah yang dihadapi oleh anak-anak, terutamanya dalam kemahiran membaca. Jadi memang kita sangat-sangat mengalu-alukan dan memang kita sediakan program khusus untuk membantu anak-anak yang menghadapi masalah membaca, tak kira apa masalah dia. Okey, kalau saya boleh sebutkan kat sini masalah dalam bacaan kan. Silakan. Yang pertama, dah tahu huruf. Okey, dah tahu ABC semua ni. Lepas tu tak boleh gabung. Okey, bila gabung ma jadi ca. Gabung ca jadi ma. Okey, yang pertama. Lepas tu dah boleh pula dah gabung ni. Ba. Okey, lepas tu ta. Bila gabung dia jadi sepatutnya bata, dia jadi mata. Okey, yang kedua. Yang ketiga, dia dah boleh gabung. Okey, dah jadi dah mata. Lepas tu baca satu baris ayat sampai katakanlah satu baris tu ada 10 perkataan kan. Okey, bila dia dah baca pertama sampai ke akhir, okey bagus. Katakanlah kita bagi 9/10, 9 perkataan betul. Tetapi bila kita suruh baca balik lagi sekali, dia kena eja lagi, pergi lagi sampai ke belakang, sebab tu dah tak ingat dah semua apa yang dia baca. Itu maksudnya dapat hujung pangkal lesap, dapat pangkal hujung lesap. Itu pun ada. Okey, kemudian dah boleh baca dah ni. Tapi kalau tanya dari segi pemahaman, satu pun tak boleh nak cerita. Tak faham apa yang dia baca, kerana pada masa yang dia membaca tu dia tidak boleh mendengar dengan baik apa perkataan yang dia baca. Mungkin dia sedang memikirkan benda lain atau fokus pada ejaan dan sebagainya, sehingga peringkat pemahaman tu tak dapat dicapai. Itu pun ada. Okey, jadi banyaklah masalah dalam bacaan ni. Dia kalau kita sebutkan dia macam okey tak boleh membaca je, tetapi sebenarnya banyak jenis-jenis
dan perincian-perincian dalam masalah membaca tadi. Okey, baik, ada banyak pecahan dah. Dia mengikut juga kepada macam yang Puan sebutkan di awal tadilah, ada setengahnya 3 tahun pun dah okey dah. Maknanya macam pemikiran mereka lebih matang, dan ada juga yang 7 tahun tetapi tidak matang. Dia mengikut juga kepada keadaan diri seseorang itu juga. Okey. Betul. Baik Puan, berkenaan dengan Minda Optima, kalau kita mencari juga Minda Optima, memang ada pelbagai cawangan juga di Kuala Lumpur ni saja, ada beberapa. Jadi kalau kita kongsikan mengenai Minda Optima, antara latar belakangnya sedikit dan juga yang terkini berkaitan dengan Minda Optima. Baik. Okey, Minda Optima ni ditubuhkan 27 tahun yang lalu oleh saya lah sebagai pengasas. Pada masa tu saya mengajar di sekolah rendah tahun 1 sampai tahun 3. Pada masa itulah saya nampak ada kelompongan dalam maksudnya penawaran program tuition lah yang swasta lah kan, bukan di sekolah lah, maksudnya yang di sekolah memang dah ada kelas pemulihan, tapi macam tidak mencukupi untuk nak handle murid-murid yang tak boleh membaca. Daripada pada waktu tu 27 tahun yang lalu itu, saya dapati bila anak tu ada masalah dalam akademik dia. Akademik ni maksudnya macam matematik ke, sains ke, English ke kan. Jadi parents akan ambil tindakan pergi cari pusat tuition atau pergi cari cikgu kan, untuk nak handle masalah tu. Tapi sebenarnya tanpa ibu bapa sedar, sebenarnya punca dia adalah pada kemahiran membaca. Sebab membaca ni dia merentas kurikulum, dia merentas segala benda. Kita boleh membaca bermakna kita boleh membuka semua bidang ilmu. Jadi bila tak boleh membaca, kita akan nampak dia akan drop result maksudnya akademik tu akan drop dalam semua subjek. Kadang-kadang parents macam tak boleh nak relate. Dia kata okey, tak boleh baca BM je cikgu, tapi kenapa matematik dia teruk? Sebenarnya kemahiran membaca tu diperlukan dalam semua subjek. Kita nak baca soalan, kita nak baca arahan, kita nak baca kalau darjah 1, 2, 3 kan kena baca perkataan-perkataan tu 35 macam tu. Jadi kalau tak boleh baca, macam mana nak handle benda tu? Jadi dari situlah saya tengok, oh sebenarnya ibu bapa sendiri pun tak sedar bahawa kelemahan akademik tu adalah bermula daripada kelemahan membaca. Jadi selesaikan dulu yang asas. Kalau kemahiran membaca tu dah dikuasai, okey, kita boleh ikhtiarkan untuk selesaikan kemahiran akademik. Tapi pada masa tu tak ada tempat yang macam betul-betul cater untuk anak-anak yang tak boleh membaca. Jadi daripada situlah timbulnya idea saya untuk fokuskan betul-betul hanya untuk kemahiran membaca sahaja. Jadi tadi soalan puan tadi macam mana kita beroperasi kan, masa sekarang ni kita berada di sekitar Lembah Kelang saja untuk kelas fizikal. Kita berada di Taman Seri Gombak, di Taman Melawati dan di Setiawangsa, dan insya-Allah dalam masa terdekat ni mungkin ada beberapa outlet lagi yang kita akan buka lah. Jadi untuk masyarakat sekitar kita bolehlah ke center kami yang berdekatan. Cuma kalau yang bukan berada di sekitar Lembah Kelang, jangan risau, jangan gusar, sebab selama pandemik 2.5 tahun kita dah berada di kelas online dan kita dah membantu lebih kurang 5,000 orang sepanjang PKP. 5,000 kanak-kanak yang menghadapi masalah membaca dan juga yang nak membaca awal. Okey, baik. Jadi boleh rujuk ke mindaoptima.com untuk dapatkan informasi lanjut. Di Facebook dan Instagram pun ada juga nampaknya. Dan mengajar asasnya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, ya puan ya? Kita ada dua program untuk bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Cumanya konsep di Minda Optima ni adalah menguasai sesuatu bahasa dengan baik dan kemudian baru memulakan bahasa yang kedua lah. Jadi kalau join Minda Optima, biasanya advice kita dah boleh baca BM, okey tak boleh, dan mulakan dengan BM dulu. Okey, setelah lancar dah boleh baca buku cerita secara independen, dan boleh memulakan dengan program bahasa Inggeris pula. Okey, baik. Jadi itu teknik yang digunakan. Apapun kita ucapkan sambut jaya dan terus membantu anak-anak yang
ada masalah membaca ini, dan yang paling penting saya ingat tip yang Puan bagi tadi,